Okay, so hari ni aku tak plan untuk buat video ni actually. So aku plan untuk buat video lain. Tapi aku terpaksa untuk buat video ni atas sebab aku tak puas hati dengan Apple. Jadi sebelum aku start aku punya video, aku minta maaf daripada awal kalau katakan aku ada tergunakan perkataan kesat ataupun ada perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut aku kejap lagi. Alright. So, untuk hari ni punya masalah yang aku dapat daripada Apple. Actually semalam aku ada shoot untuk buat unboxing iWatch Series 6 yang macam ada kat depan aku sekarang ni. Actually video tu pun dah siap, tapi aku decide untuk aku tak publish video tu, and aku akan combine sekali dengan video ni. So sebelum apa-apa, korang tengok dulu video untuk unboxing ni. Jom kita tengok kejap. Ini adalah video yang ke-14 dan juga untuk aku review barang yang kedua aku beli daripada RM10,000 itu hari. Which is, barang yang kedua adalah aku bawa masuk iWatch Series 6 warna red product. Okay, so yang dekat tangan aku ni aku ambil 44mm. Okay, jelas 44mm punya series. So cakap banyak tak guna. Ni kita terus buka unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, ni first time untuk aku unboxing iWatch. Aku tak pernah buat review iWatch, and ini first time untuk aku unboxing iWatch. Jom. Just tarik tepi ni. Koyak pula kejap girang. Woo! Lawa mat. Okay, so dia punya kotak macam ni. Dekat bahagian dalam ada tulis red product. Okay, so kotak dia aku ketepikan dulu. Kotak dia memang unik. Memang bagi aku memang unik. So dekat dalam kotak ada lagi dua kotak, which is yang pertama korang akan dapat dia punya band. Okay, dan juga yang kedua, sekejap dongakkan balik. Okay, jo yang kotak yang kedua kat dalam ni, inilah dia punya jam kat dalam ni. Okay, korang akan dapat dua band, which is yang pertama ni, ini bukan spare part tau, tapi yang belah sini adalah pendek, dia lebih pendek. Yang belah sini panjang sikit. Okay, so korang boleh pilih lah. Kalau tak kata tangan kecil, pakai yang pendek. Kalau tangan besar macam aku, pakai besar. So watch dekat dalam ni. Gitu. So dekat bahagian sini pun ada tulis Design by Apple in California. Ni aku rasa dia punya manual book. Sekejap lagi aku buka. Okay, dan juga belah sini dia punya kepala jam lah. Okay, so kalau macam korang dah tengok aku punya video tadi, tu adalah unboxing semalam, which is aku memang excited untuk aku unboxing iWatch Series 6 yang ada kat depan aku tadi. So macam korang nampak lah, tadi dekat atas meja aku ada bermacam jenis iPhone dan juga ada iWatch. Actually aku ada lagi barang-barang Apple. Aku bukan nak belagak ataupun aku bukan nak sengaja nak menunjuk-unjuk, tapi aku just nak sampaikan yang aku ni adalah pengguna Apple Tega daripada tahun 2014 sampailah sekarang. Okay, tapi untuk tahun ni aku rasa memang frust gila-gila. Actually lah, okay, korang tengok daripada aku punya device, aku ada iPhone 5. Okay, aku gunakan iPhone 5. Selepas iPhone 5 aku gunakan iPhone 5C. Tak cukup dengan iPhone 5C, aku tukar pula iPhone 8 Plus. Lepas iPhone 8 Plus, aku keluarkan lagi satu dunia iPad Pro 2020 11 inci. Tak cukup dengan tu, aku tambah lagi dengan iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue yang terbaru. And dekat rumah aku ada lagi aku punya iMac, ada lagi aku punya iPhone 6, everything semua ada. So the point is, bukan aku nak menunjuk, tapi the point is aku nak bagi tahu aku adalah pengguna Tega. Tapi masalah yang aku dapat hari ni, which is bila aku unboxing jam sampah ni, okay, semalam memang aku excited untuk aku bagi tahu dekat korang macam mana dia punya function. And kalau kata reviewer yang lain pun akan ceritakan berkenaan dengan sampah dengan korang secara elok, dan juga dengan dia punya konon-kononnya adalah nak check korang punya apa, oksigen lah, apa benda semua kan. Itu semua sebenarnya tak ada masalah bagi aku. Tapi bila aku unboxing semalam, bila aku keluarkan barang dia ni, everything semua okay, everything semua perfect. Tapi masalah dia bila aku keluarkan kepala jam
yang mendatangkan masalah, aku habiskan sebanyak RM1,899. Tak termasuk lagi dengan duit minyak petrol aku nak pergi ambil apa benda tu semua. Okay, so RM1,899. Aku ingatkan aku dapat sejenis barang Apple yang agak bagus, tapi rupa-rupanya aku dapat sampah berwarna merah. Okay, alright. So kepada penjual-penjual Apple dan juga bukan penjual Apple semua sekali lah, tapi kepada Apple dan juga kepada Switch, aku ambil dekat Switch. So aku beli pada 18 hari bulan 11 and hari ni adalah 26 hari bulan 11, which is semalam aku unboxing, and aku unboxing depan kamera macam korang tengok video yang tadi. Jadi aku unboxing betul-betul depan kamera, aku ada proof aku buka plastik depan kamera. Tapi bila aku jumpa masalah yang ada pada jam ni, diorang claim benda tu tidak ada waranti dan aku tak boleh tukar. So apa benda masalah yang sebenarnya aku besarkan sangat? Dia bukan masalah pada dia punya sistem dalaman. Kalau sistem dalaman masalah tu mungkin aku boleh consider lagi lah, aku mungkin boleh just hantar dekat dia Apple punya warranty ataupun apa. Tapi masalah dia berada pada dia punya casing dan juga dia punya screen, which is kalau aku nak tunjukkan korang daripada depan-depan ni, memang korang agak susah nak nampak. Aku akan masukkan lagi satu layer video yang lain untuk aku close up. Aku akan tunjuk ada gap antara screen dan juga body bahagian tepi. Okay, ada gap antara screen dan juga body. And then kita tengok dekat bahagian tepi belah bawah ni, dekat roda-roda ni, bahagian tepi ada kesan cat tanggal. Okay, ada kesan cat tanggal. Dan supposedly dia akan berwarna merah, tapi aku nampak dia ada bintik-bintik berwarna putih. Dan juga dekat bahagian atas sebelah kiri, atas sebelah kanan jam ni, ada kesan seakan-akan macam skrin tu pecah sikit. Kecil je. Kalau katakan korang perhati betul-betul, so far kalau katakan jam ni berada dekat tangan korang and korang tak check, so far memang korang akan nampak everything semua goes well, memang tak ada apa-apa masalah. Tapi bila berada kat tangan aku and aku nak buat unboxing and aku nak reviewkan dekat korang, of course aku nak barang tu perfect. Tapi bila datangnya barang macam ni, aku jadi macam, betul ke tak betul Apple ni? Aku daripada dulu aku beli barang-barang Apple, which is tak kira lah aku beli direct daripada Mac Studio, ataupun aku beli daripada Switch, ataupun aku beli daripada machine, okay, ataupun aku beli daripada kedai-kedai biasa, which is kalau macam awal-awal aku start untuk pakai barang Apple, aku tak ada duit, aku beli yang refurbish. So refurbish memang harga dia murah, tapi taklah macam ni. Ini dia dapat dia punya kualiti, aku cakap dia lebih teruk daripada refurbish. Seolah-olah macam aku pakai fake punya barang. Dengan kualiti yang tak ada, aku habiskan RM2,000 dekat sampah macam ni. So far memang aku sebelum ni memang aku duk puji, memang banyak kali aku duk puji Apple. Tapi untuk hari ni memang aku rasa macam tak payahlah beli iWatch. Kalau katakan korang teringin nak beli iWatch, daripada RM2,000 ni korang spend, lebih baik aku rasa RM2,000 tu bagi mak bapak korang lagi senang, tak payah beli ni. Buat membazir duit je. RM2,000 untuk barang macam ni. And apa yang terjadi? Kenapa aku marah sangat sebenarnya? Okay, so aku tutup sekejap, aku letak dulu barang dekat tepi. So yang membuatkan aku marah sangat actually, korang tengok satu video ni sekejap, aku bagi kat video ni. Okay, so sekarang aku dah ada dekat depan Switch. Macam korang tengok dekat sini, aku berada dekat depan Switch and aku dah datang untuk settlekan berkenaan dengan isu iWatch aku. Tapi masalahnya semua macam tak beri kata sepakat. And so aku memang frust gila dengan produk Apple kali ni. Bukan nak kata orang baru lagi dalam barang Apple, tapi dalam keadaan macam ni memang kurang ajar lah aku cakap. Okay, so macam ni bukti aku dah pergi kepada Apple and aku call Apple tadi 40 minit, tapi jawapan yang aku terima tak boleh. So memang tak guna aku cakap Apple. Kali ni memang aku cakap korang tak payah beli barang Apple lagi bagus lah. Susah kan. Okay, actually aku dah pergi dekat Switch punya service center. Switch punya service center. So aku pergi direct jumpa dengan Switch punya service center, dan aku jumpa dengan dia punya manager, everything apa semua. Tapi apa yang manager dia bagi tahu dekat aku, masalah ni tak boleh di cover oleh Switch dan juga tak dapat di cover oleh Apple lah. Pada awalnya ni mungkin dia cakap Apple mungkin boleh cover.
and dia bagi kat aku nombor phone Apple. Aku akan tunjukkan korang punya screenshot. Aku punya screenshot aku bercakap dengan Apple punya apa nama tu, operator. Okey, aku bercakap dengan operator Apple selama 38 minit. Hampir 40 minit aku bercakap. Aku ingatkan aku dapat ganti rugi yang baru lah. Rupanya aku just membuang masa saja. Lebih baik aku pergi mengaji Al-Quran ke apa lagi bagus. Okey, so apa yang jawapan aku dapat mula-mula daripada owner ya, daripada orang Switch tu. Dia cakap dengan aku, Switch akan buat ganti rugi cuma Switch akan buat warranty claim cuma pada kerosakan bahagian dalaman. In case kalau katakan tiba-tiba rosak disebabkan air, ataupun dia punya motor tiba-tiba berosak ke meletup ke apa binatang semua, so itu yang dia akan tukar. Tapi bukan pada dia punya apa tadi cakap kosmetik. Bukan pada kosmetik. Aku tak tahu lah ni nak cerita berkenaan dengan kosmetik ataupun gadget. Kalau berkenaan dengan kosmetik mungkin minyak rambut, yang lipstick apa benda tu semua. Tapi ni dia dah masuk bab kosmetik. Dia cakap dengan aku tidak ada waranti berkenaan dengan kosmetik. So sekarang ni aku fikir sekejap. Memang pada awalnya masa aku nak beli itu hari, macam korang tengok dekat aku punya vlog, aku dah minta dekat brother tu, aku cakap tak payah buka plastik. Tak payah buka plastik sebab aku nak buat unboxing depan kamera. Tapi korang bayangkan kalau katakan diorang nak salahkan aku untuk, sebab tadi bila aku pergi ke Switch cakap sebab tu bila sebelumnya dia bagi barang kepada customer, dia akan buka dulu satu persatu, dia akan buat check dulu dekat body tu sama ada defect ataupun tak ada. Kalau ada defect dia akan automatic terus tukar dekat situ. Tapi kita fikir secara logik, Switch ada juga sediakan perkhidmatan online secara online. Okey, dia ada buat online untuk kalau katakan korang nak beli atas talian, korang tak nak pergi kedai, memandangkan sekarang ni dengan COVID-19 nak keluar ke apa semua leceh, nak pakai mask. And then kalau katakan korang malas nak pergi jalan-jalan, and then just pre-order melalui Switch punya online website, dan dia akan postkan kepada orang. Okey, so sekarang ni kita fikir secara logik. Kalau katakan post sama juga korang, dia of course akan post dalam keadaan yang ada plastik. Mesti dia akan post dalam keadaan yang ada plastik. So kalau apa yang akan jadi kalau kepada pengguna-pengguna yang membeli secara online, dia dapat barang tu dalam plastik, and pihak yang belah kedai tu tak buka, dia tak check daripada awal, dia tak koyakkan plastik, and then bila korang terima barang tu, korang terima barang macam aku, sekali tiba-tiba tak boleh tukar. Korang tak rasa sakit hati spend RM2,000 untuk barang sampah? Dia tak ada langsung. Kalau katakan one to one exchange within 1 month ke apa ke, aku still lagi tak faham apa benda konsep yang dia bawa. Kalau katakan nak tu bahagian dalam tu, actually memang wajib lah kau bagi waranti berkenaan dengan dalam. Tapi bahagian luar ni juga, dengan perkataan yang kau keluarkan dengan jam yang premium, handphone yang premium yang lebih mahal daripada jenis-jenis gadget-gadget yang lain, tapi kau tak ada claim, kau tak ada sediakan waranti berkenaan dengan bahagian-bahagian luar, which is macam aku pun, aku dah sediakan video pada awalnya. Aku cakap aku dah sediakan video, aku dah tunjukkan dekat diorang yang aku shoot and aku unboxing, aku buka plastik tu depan kamera. Tapi last diorang tak bagi juga. Padahal aku bagi betul-betul depan kamera. Aku cakap okay, ni specific date, timing bila aku buka depan plastik, and then still lagi tak boleh nak terima untuk buat pertukaran apa semua. Still lagi macam kita tak ada ni. Dia jadi macam masalah bila kau dah beli. Masalah kau lah, bukan masalah aku. Kau dah beli, aku dah dapat duit kau. Masalah kau lah, bukan masalah aku. Ni alright, so aku minta maaf. Memang daripada awal aku dah bagi tahu daripada awal, kalau kata dalam video ni aku dah teremosi ataupun aku dah tercakap berkenaan dengan kata-kata sesat pula. Kata sesat tu dia, bukan aku. Aku kata kesat. Yang diorang tu memang sesat. Okay, so aku minta maaf lagi sekali kalau katakan korang terasa dengan aku punya kata-kata sesat. Kesat, bukan sesat, kesat. Okay, aku minta maaf lagi sekali. Aku ulang balik ayat aku. Aku minta maaf lagi sekali kalau katakan aku ada gunakan perkataan kesat and buat korang tak selesa ataupun apa. Memang this is the first video yang buat marah. Yang sebelum-sebelum ni aku buat lawak-lawak bodoh aku just review secara happy-happy. Tapi hari ni aku review secara dalam keadaan marah. Okay, so aku minta maaf sangat-sangat. So itu saja daripada aku. Bagi korang yang ada masalah sama macam aku, bagi korang yang ada problem sama macam aku, pernah alami apa benda yang aku alami, so just drop dekat bahagian komen. And bagi korang yang ada sebarang pandangan dan juga cadangan, just dropkan dekat bahagian komen. So itu saja daripada aku, Jimat TV. Kita jumpa lagi next video. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and don't forget to hit the like button. And last one more, don't forget to
don't forget to share this video. Okay, so kita jumpa lagi next video. Thank you very much for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.